secara genetik, bangsa Melayu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Daripada mana daripada mana argumennya datang tiba-tiba orang Melayu keturunan Nabi Ibrahim? Ya, Dr. Zafarina dengan kajian genetik yang dijalankan, 27% Mediterranean blood dalam bangsa Melayu menunjukkan kita ni ada sepupu sepapat dengan Bani Israel dan bangsa Arab, dan inilah tiga bangsa yang utama berketurunan Nabi Ibrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bercuti lama, terhenti lama pengajian, hampir 5 bulan juga, lebih kurang 5 bulan. Hari ini kita dengan limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung semula secara berhadapan. Sebelum ni kita ada sambung sedikit tapi melalui alam maya, pengajian muzakarah HASAB ini. Hari ini kita sambung lagi, kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada pengarangnya dan juga para masyayikh yang dikutip kalam-kalam nasihat mereka yang dimuatkan di dalam buku ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada mereka. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Tak silap saya, kita berada pada muka surat 77. Betul tak? Ya, ada yang mengikuti? Ya. Sebab melalui pengajian melalui talian itu kita dapat dalam 3-4 muka surat juga, ya. Kekayaan pada usia tua, ya. Kisah penyubur keinsafan, dan lelaki kuat beribadah. Hari ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu taman-taman syurga.
Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang merindui kita semua dan menyampaikan salam kepadanya, melihat keindahan syurga yang menanti kita dengan menyuruh kita menanam beberapa pohon-pohon syurga supaya ia tampak cantik. Nabi Ibrahim dia sampaikan salam kepada kita semua. Dia kata, ya Muhammad, nanti kamu balik, kamu sampaikan salam aku kepada umatmu. Hatta Nabi Ibrahim dah rindu pada kita. Siapa umat Rasulullah? Saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bukan saja sampaikan salam, tapi sampaikan pesan. Ya, sampaikan pesan seperti seorang ayah dan anak-anaknya. Ya. Kebanyakan orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Secara genetik, bangsa Melayu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Daripada mana argumennya datang? Tiba-tiba orang Melayu keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Dr. Zafarina dengan kajian genetik yang dijalankan, 27% Mediterranean blood dalam bangsa Melayu, menunjukkan kita ni ada sepupu sepapat dengan Bani Israel dan bangsa Arab. Dan inilah tiga bangsa yang utama berketurunan Nabi Ibrahim. Ya. Powerful, seorang profesor daripada UKM atau USM, Dr. Zafarina. Dalam YouTube pun banyak diterangkan hal ni. Tapi daripada kalangan pengkaji, saya pengkaji, kita akan lebih mudah terdedah dengan kajian Dr. Zafarina dan tim. Bukan beliau seorang, timnya tim satu dunia sedang mengkaji tentang genetik bangsa-bangsa. Ya. Dia akan mengambil sampel DNA daripada setiap bangsa dan mendapati bangsa Melayu mempunyai kaitan yang rapat dengan bangsa Arab dan Bani Israel. Ya. Ini semua yang memiliki dipanggil darah Mediterranean. Dan Dr. Zafarina kata 27% adalah banyak, kandungan yang banyak. Bermakna pekat. Kita ni keturunan Nabi Ibrahim ni pekat. Ya. Jadi bila kita terima kiriman salam daripada Nabi Ibrahim ni, seolah seorang moyang yang nak berikan salam kepada keturunannya. Ya. Kerana tiga bangsa ini semua berasal daripada Nabi Ibrahim, bermakna seluruh yang beragama tauhid, yang percaya kepada Allah, semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dah merangkumi banyak jenis bangsa manusia di dunia ni. Bani Israel itu sendiri sudah 12 kaum terpecah daripada situ. Ada Yahudi dan sebagainya. Ya. Dan selain daripada kajian Dr. Zafarina, begitu juga dengan kajian para ulama. Yang sebelum Dr. Zafarina menjumpai tentang DNA genetik ini, para ulama telah pun menyebutkan, beberapa pengkaji sejak bertahun-tahun sebelum perjumpaan Dr. Zafarina ini sudah pun menyatakan bahawa bangsa Melayu ini keturunan Nabi Ibrahim. Kajian Dr. Zafarina itu baru, tapi yang pengkaji dah keluarkan lama, berdasarkan beberapa teks, menjadi indikator kepada bangsa Melayu mempunyai kaitan yang rapat dengan darah Nabi Ibrahim. Kajian itu menunjukkan bahawa bangsa Melayu sebenarnya, walaupun kajian barat banyak memomokkan kita bahawa kita punya nenek moyang kita ni Hindu, Buddha, ya, animism, tapi pengkaji yang mengkaji secara jujur, nenek moyang orang Melayu sebenarnya beragama tauhid. Tanpa dinafikan ada beberapa puak yang terpesong ikut animism, ya, penyembahan nenek moyang itu. Animism, penyembahan nenek moyang, penyembahan roh. Ya. Hindu Buddha itu sebenarnya baru. Hindu Buddha itu masih baru. Tapi asal orang Melayu ini berdasarkan penemuan teks-teks Sanskrit yang awal,
kita ni berbangsa tauhid, kita percaya kepada Allah. Sebab keturunan Nabi Ibrahim, kita melalui isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, Siti Kantura, ya, Siti Kantura, ya. Nama ini jarang kita dengar, padahal dalam sirah Ibnu Hisham, ulama Arab sendiri menyebut Nabi Ibrahim ada 4 orang isteri sebenarnya. Walaupun kita sudah familiar dengan 2 isteri yang pertama, Siti Hajar dan Siti Sarah. Tapi kita jangan terlupa ada 2 lagi isteri Nabi Ibrahim. Yang ketiga Siti Kantura, dan yang keempat Siti Hajiah. Berkenaan Siti Hajiah kita tidak memberi maklumat berkenaan dengannya. Siti Kantura ada 6 orang anak hasil pernikahan dengan Nabi Ibrahim. Daripada 6 orang anak ni lah kemudian cikal bakalnya, ataupun kemudian daripada keturunan mereka lah kemudian lahirnya bangsa Melayu, ya, 6 orang anak ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia mengatakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, bagitahu pada umatmu, ya, syurga itu subur tanahnya, subur, ya. Minta mereka tanam banyak-banyak pokok-pokok, kasih cantik, jangan biar lapang aja, ya. Tanah gondol je tak berapalah, tanahlah pokok cantik-cantik. Sebab pokok-pokok dalam syurga ni rendang-rendang, redup, cantik, hijau, ya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung. Rasulullah SAW dalam perjalanan yang panjang telah menziarahi syurga dan neraka. Baginda SAW melihat azab dan sisaan yang diterima penghuni neraka, dan melihat syurga yang penuh dengan nikmat seperti mahligai, bidadari dan suasana seronok yang dinikmati para penghuni syurga. Segala yang Rasulullah SAW khabarkan kepada kita tentang syurga bukan sekadar cerita, tetapi baginda telah melihatnya sendiri. Setiap peringatan dan ancaman yang baginda SAW takutkan kepada kita tentang neraka bukan tanpa sebab, akan tetapi kerana baginda SAW telah sendiri menyaksikan betapa dahsyatnya azab dan siksaan di dalam neraka. Khabar tentang syurga neraka yang Rasulullah sampaikan kepada kita ni bukan sekadar baginda terima berita tanpa baginda pernah menyaksikan. Tak, baginda memang pernah menyaksikan. Ketika hayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, nyawa masih dikandung badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ikutkan ketika itu umur baginda lebih kurang umur 50 atau 51 ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku. Baginda melihat syurga dengan mata kepalanya, melihat neraka dengan mata kasarnya. Dan apabila baginda bagi tahu tentang syurga, bermakna real. Baginda SAW betul-betul nakkan kita dapat syurga, sesuatu yang indah yang pernah dilihat. Apabila baginda SAW memberikan ancaman kita kepada azab api neraka, dia adalah sesuatu yang real yang pernah dilihat oleh Rasulullah. Baginda sangat risau tentang umatnya, sebab neraka yang ditakut-takutkan itu memang baginda pernah melihatnya. Sangat dahsyat, kata Rasulullah. Baginda sentiasa menangis ketika di dunia, mengingatkan kalau ada daripada umatnya, walaupun seorang, yang tercampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti tentang Nabi Ibrahim, nanti kita akan masuk balik tentang Nabi Ibrahim. Kita cerita dulu pasal Isra' dan Mi'raj. Perihal syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi semangat dan motivasi kepada kita supaya terus gigih berusaha untuk menjadi penghuninya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat sendiri akan kehebatan syurga. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni di mana? Baitul Ma'mur ni di mana? Dia adalah lapisan yang berada di sebalik Kaabah, tapi pada dimensi yang tinggi, ya. Dia berada pada dimensi yang tinggi. Tinggi itu bukan bermakna secara fizikal, sebab kalau seorang berada di Kaabah, dia naik roket, yang roket boleh terus menerus. Katakan ada jenis roket yang dia automatic
dia boleh cas sendiri dan dia boleh pergi dan pergi. Lalu daripada Kaabah tu dia naik boleh jumpa Baitul Ma'mur. Tak, Baitul Ma'mur ni dimensi lain. Ya, naik roket macam mana pun takkan jumpa Baitul Ma'mur. Ya, sebab dia dimensi tinggi yang lain, frekuensi dia tinggi, bukan tinggi daripada segi fizikal. Frekuensi dimensi itu tinggi. Ya. Macam ni lah. Saya bagi contoh senang saja. Jasad kita ni ibarat Kaabah, roh kita itu ibarat Baitul Ma'mur. Itu jasad kita nampak, tapi roh yang ada pada jasad tersebut kita tak nampak, sebab dia berada pada alam yang tinggi. Roh berada pada alam yang tinggi, dia berada pada alamnya sendiri. Walaupun kita kata jasad ni tak terpisah daripada roh, tapi kita kena faham roh tersebut pada alamnya yang tinggi. Jasad kita berada di alam yang rendah. Sebab tu manusia ni cantuman alam tinggi dan alam rendah. Ya, Imam Ghazali membincangkan ini dalam kitabnya dengan panjang lebar. Kata manusia ni Allah Ta'ala bagi potensi yang mana panca indera yang zahir ini terdedah kepada alam nyata untuk dia menangkap ilmu, untuk ilmu itu sampaikan dia kepada Allah. Kemudian dia ada sisi batin dia yang terdedah kepada alam yang dimensinya lebih luas daripada alam nyata ini, untuk dia menangkap ilmu-ilmu di sana untuk sampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Ghazali kata sayangnya manusia banyak menyia-nyiakan potensi batinnya itu. Dia lebih terpukau dengan penggunaan lebih pada akal yang zahir, lihat alam ni. Sebenarnya ini terhad. Ada lagi alam yang lebih hebat lagi untuk diterokai dengan batinnya, dengan kalbunya. Ada dimensi yang lebih luas, yang lebih ajaib untuk dijelajah. Tapi manusia tidak menggunakan fakulti hatinya dengan benar, maka dia tidak dapat menangkap ilmu-ilmu yang berada di alam sebalik sana. Kerana untuk meneroka yang sebelah sana, dia perlukan penyucian hati, diperlukan tazkiyatun nafs, diperlukan pembersihan jiwa, perlu kosongkan hati daripada cinta kepada dunia, bersihkan hati daripada riak, kosongkan hati daripada ujub, takabur, sombong, dengki sesama manusia, dendam, benci, kebencian, ya, iri hati, buruk sangka, ya, dia kena bersihkan. Barulah hati itu layak untuk mendapat cahaya daripada Allah. Yang cahaya itulah yang menyebabkan mata hati ni celik untuk dapat menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepalanya. Kerana hati kita ada matanya yang tersendiri, ya. Dan mata hati itu tangkapannya lebih luas daripada apa yang dapat ditangkap dengan mata kita ini, ya. Dan seseorang yang terbuka mata hatinya menyaksikan apa yang berada di balik sana, pelihatannya di alam sana lebih nyata daripada alam dunia ini. Nyatanya dia melihat alam gaib sana lebih terang, lebih nyata, lebih yakin daripada apa yang dilihat daripada alam dunia ini. Bola mata kita yang di soket mata kita ni, walaupun dia kecil, tetapi dia dapat tangkap seluas langit dan bumi, daratan. Kalau dia pergi tepi lautan, dia boleh tengok sampai hujung laut. Mata kecil. Itu yang pepatah Melayu kata, mata manusia ni apabila ditutup sekecil kuku, apabila dibuka seluas alam semesta, ya. Sebab dia boleh tangkap daratan, lautan, hutan belantara, langit, cakrawala,
Dia boleh lihat dengan mata kepala dia. Tapi apa yang Allah Ta'ala simpan pada mata hati adalah jauh lebih hebat lagi daripada ini. Dia boleh mencakupi alam mulki, alam rahsia, alam mulki, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, alam dimensi-dimensi yang tinggi. Tetapi itu berlaku hanya dengan penyucian hati. Tanpa penyucian hati, perkara yang saya sebutkan tadi tinggal misteri dan fantasi, ya. Padahal benda itu alam yang wujud pada tempatnya. Itu Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur. Tujuh petala langit dan tujuh petala bumi itu, ya, kalau itu diibaratkan sebagai zahir jasad, batinnya adalah arash dan kursi. Dia meliputi secara bertindan tindih. Sebab Allah tak perlu nak ciptakan tempat yang lain untuk sesuatu itu berada pada tempatnya. Allah boleh tindan tindihkan sahaja setiap makhluk dengan alamnya yang berbeza, kan? Contohnya Allah nak adakan alam jin, Allah tak perlukan alam lain, di sini saja. Cuma dimensi lain dia tak nampak, dia qarin kita, berdamping kita. Kalau kita duduk rapat-rapat macam mana pun, dia kata sana sikit lah, kita ni damping. Dalam badan orang ni besar, dia kata awak sana sikit, bagi ruang sikit. Tak perlu, sebab dia dimensi lain. Dalam keadaan setiap manusia ada pendamping daripada kalangan jin, qarin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu pun ada ke? Saya pun ada, kata Rasulullah. Cuma saya dapat menundukkan dia sehingga syaitan aku ni masuk Islam. Pendamping ni dia boleh terkesan dengan siapa yang dia ditugaskan untuk didampingi. Sebab tugasan tu dapat daripada iblis untuk damping siapa-siapa, ya. Tapi kalau orang yang didampingi itu sentiasa beramal soleh dan kuat keimanannya, syaitan tu boleh terkesan, syaitan boleh masuk Islam. Itu yang Rasulullah kata, aku dapat tundukkan syaitan aku, syaitan yang mendampingi aku sampai dia masuk Islam. Dan Rasulullah sendiri memang berjumpa dengan jin pendamping, ya, jin yang mendampingi. Adapun kita ni, kita mungkin tak pernah. Setengah hamba Allah yang Allah Ta'ala izinkan untuk berjumpa sendiri dengan siapa jin pendamping, tapi itu tak penting, ya. Berjumpa ataupun tidak penting. Yang penting bagaimana kita tahu bahawa syaitan memang sentiasa bersama dengan kita pada alamnya. Kemudian kita ada rakib dan atid, ya, juga bersama dengan kita, ya. Rakib dan atid pun kata, jin kau sana sikit, kita orang ni dua ni, kau seekor je, kita orang dua ni, nak duk catat ni, ada buku lagi apa semua, give us space. Tak perlu. Sebab apa? Jin pun memang tak nampak malaikat, sebab dia berada pada dimensi yang lebih tinggi lagi. Boleh faham? Jadi Allah menciptakan alam ni, dalam riwayat kata 18,000 alam, dan Allah Ta'ala tak perlukan yang lain. Allah boleh tindih-tindihkan. Dan setiap dimensi itu lebih luas daripada dimensi yang lain. Dimensi malaikat dia lebih luas daripada dimensi jin, ya. Dimensi jin lebih luas daripada dimensi alam nyata. Sebab tu untuk kemungkinan untuk satu dewan macam ni, kalau di dimensi jin tu satu perkampungan bunian, mungkin perkampungan ataupun satu negeri dia, ya. Baik, Baitul Ma'mur terletak di langit ketujuh. Bila kita langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ini bukan langit fizikal, ya. Ini langit dimensi yang lain, dimensi yang lain. Kalau seorang naik roket ataupun Superman, ya, Superman kan dia boleh terbang. Kalau dia terbang ke langit, boleh tak dia sampai ke langit ketujuh? Non-stop punya terbang. Nanti lu tak sampai langit ketujuh, langit kedua lu, langit kedua. Ya, terbang dengan roket, dengan Superman, langit kedua tak akan dapat sampai, sebab dia bukan dimensi alam ni, di dimensi lain.
dimensi yang tinggi, frekuensi dia tinggi, ya. Seramai Baitul Ma'mur terletak di langit ketujuh yang sentiasa dikelilingi para malaikat yang bertawaf. Seramai 70,000 malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur dalam satu-satu masa. Setiap malaikat daripada jumlah 70,000 itu hanya bertawaf untuk 7 pusingan sahaja. Satu malaikat ni, satu malaikat sahaja, kadang ada besar dia seluas langit dan bumi ni, ya. Malaikat Jibril itu sahaja, beliau ada 600 kepak. Tapi kalau satu kepak belah sini dibuka, habis tutup satu sebelah timur. Satu lagi kepak dibuka sini, habis tutup sebelah barat. Bawa 2 kepak, beliau ada 600 kepak. Tapi Baitul Ma'mur boleh dimasuki 70,000 sebab ada kuota. Ada kuota juga, ya. Alam sana ada kuota juga. Tak lagi dah. Tapi kuota dia seumur hidup sekali je boleh tawaf untuk malaikat, sebab Allah ciptakan malaikat ni terlalu banyak sekali. Jadi kuota yang boleh untuk satu malaikat seumur hidup dia, berapa juta tahun pun dia hidup, dia hanya berpeluang untuk satu kali tawaf dengan 7 pusingan Baitul Ma'mur. Lepas dia keluar, dia dah tak dapat giliran turn balik sampai dunia ni kiamat. Jadi manusia kena banyak berhenti merungut. Kena berhenti merungut. Kuota. Saya punya kuota pergi haji 2128. Tak tahu hidup ke tak ni. Ya. Apabila sempurna bilangan 7 kali tawaf, bergantian dengan 70,000 malaikat yang lain pula. Jadi dia masuk grup by grup. Satu grup masuk penuh, tawaf 7 kali, keluar 70,000 yang lain pula. Manakala yang sudah selesai itu tidak akan mendapat giliran untuk tawaf sekali lagi hinggalah ke hari kiamat. Hal ini disebabkan terlalu ramai malaikat yang menunggu giliran untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW memberitahu para sahabat, aku melihat ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, wajahnya seiras dengan wajahku dan wajahku seiras dengan wajahnya. Aku adalah cucundanya. Nabi Ibrahim, dalam hadis yang lain juga Rasulullah sentiasa sebutkan bahawa wajah Nabi Ibrahim ini iras dan mirip Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kerana aku adalah cucu dia, dan bagi Nabi Ibrahim adalah moyang aku. Ada genetik, ada pertalian genetik, ya. Nabi Ibrahim AS berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sampaikan salam kepada mereka. Ulama kata, bila kita mendengar hadis ini, kita katakan alaika wa alaihi salam, ya Ibrahim. Walaupun kita sudah pun membaca selawat Ibrahimiyah setiap kali solat kita, ya, tapi untuk nak ambil keberkatan daripada hadis yang kita dengar ni, kiriman salam disampaikan kepada kita, kita pun nak jawab salam Nabi Ibrahim tersebut, ya. Sebab tu kita hanya berselawat ke atas Nabi Ibrahim di dalam solat, bukan Nabi-Nabi yang lain. Dia ada keterkaitan yang rapat dalam perhubungan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kriteria yang ada pada Nabi Ibrahim, suatu yang sangat signifikan dan penting untuk kita hayati, untuk kita mendapat makna kecintaan yang sebenar. Rahsia Khalilullah, khullah yang berada pada Nabi Ibrahim, dia adalah pintu untuk masuk ke dalam lautan percintaan. Jadi dia Nabi Musa sebagai kalimullah, munajat kepada Allah. Itu juga satu penghayatan yang lain yang patut kita absorb. Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana ianya adalah suatu peristiwa yang Rasulullah terima hadiah solat. Kerana setiap apa yang Rasulullah nampak, apa yang Rasulullah jumpa, semuanya mempunyai berkaitan rapat dalam perjalanan rohani kita menuju Allah. Kerana solat ni adalah perjalanan hati kita menuju Allah,
ya. Berkenaannya kita akan bincangkan secara terperinci dalam kitab yang selanjutnya, insya-Allah. Mungkin lepas daripada ni, lepas daripada habis pengajian yang ni, kita sambung pada kitab kita yang lain pula, bertajuk solat seolah-olah melihat Allah. Itu kita akan bincangkan terperinci berkenaan bagaimana kita dapat mengenal Allah melalui solat. Bagaimana di dalam solat ini kita dapat belajar mengenal Allah. Bagaimana kita dapat meneroka alam yang hebat yang Allah Ta'ala letakkan dalam solat, alam solat itu sendiri, ya. Siapa yang menyampaikan salam? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau adalah seorang Nabi Ulul Azmi. Kepada siapa disampaikan salam? Sudah tentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua. Ada seorang Nabi yang sedang merindui kita di langit ketujuh. Nabi Ibrahim AS mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan katakan kepada mereka bahawa tanah syurga itu begitu subur, harum dan juga mewangi. Katakan kepada mereka bahawa kelazatan syurga itu sangat indah, kebun-kebun di syurga lapangannya sangat indah. Katakan kepada umatmu agar menanam seberapa banyak pohon syurga supaya ia bertambah indah. Dan katakan kepada mereka bahawa pohon-pohon syurga itu ialah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya setiap satu zikir subhanallah satu pokok tertanam, satu alhamdulillah pokok yang lain, Allahu akbar pokok yang lain, la ilaha illallah pokok yang lain, ya. Dan banyaknya pokok-pokok dalam syurga bukan sahaja menambahkan keindahan syurga itu sendiri, tapi dia ada kena-mengena dengan kenikmatan perhubungan antara kita dengan pemberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu hanya dirasai ketika di syurga. Seorang hanya mengetahui hakikat kenapa dia perlu banyak pokok dalam syurga ketika dia tak tiba di syurga. Kalau kita di dunia saja, kita boleh kiaskan hanya secara zahir. Sebab kalau kita ada tanah lapang dekat kampung, kita nak biar ada tanah lapang ke, atau kita nak tanam pokok kasih cantik, kita tanam pokok-pokok. Kita ada halaman yang kecil tu pun kita nak pokok-pokok. Kita tak nak dia gondol macam tu saja kosong, ya. Kita sanggup pergi Sungai Buloh, ya, kadang-kadang panas-panas pun pergi cari pokok. Sebab apa? Nak kasih cantik. Di syurga kita itu lebih layak lagi untuk dicantikkan, lebih berhak lagi untuk diindahkan, ya. Jadi itu kiasan secara zahir saja di dunia. Maksudnya kalau ada pokok itu lebih obvious, lebih indah. Lebih-lebih syurga itu satu pokoknya itu lebih indah lagi daripada dunia ini. Itu hanya kefahaman secara zahir. Tapi kefahaman secara batin, rahsia kenapa kita kena banyak pokok dalam syurga, apa kena mengena dengan tekatan kita dalam nikmat yang kita akan peroleh dalam menyaksikan Allah Ta'ala, itu hanya kita ketahui ketika kita tiba di syurga nanti, ya. Beritahu kepada umatmu supaya memperbanyakkan ucapan tersebut, kerana sekali ucapan subhanallah maka satu pohon syurga telah ditanam. Sekali ucapan alhamdulillah satu lagi pohon ditanam di syurga. Seorang yang mempunyai tanah, manakah satu yang dia sukai? Adakah tanah yang lapang dan tidak mempunyai apa-apa, ataupun tanah yang mempunyai kebun-kebun dengan tanaman pohon yang rindang, yang indah, dengan keindahan sungai yang mengalir di tepi-tepi pohon? Sebab antara keindahan syurga ini, Al-Quran menceritakan mengalirnya sungai-sungai, ya. Inilah keindahan syurga. Di dunia manusia berebut-rebut untuk memiliki tanah, namun kebun tanah di syurga adalah yang terbaik. Apabila seseorang itu telah mendapat aset hartanahnya di dalam syurga Allah, dia tidak akan dikecewakan untuk mendapatkan apa yang telah dimilikinya, apa yang telah ditanamnya, apa yang telah disemainya, dan apa yang telah ditetapkan di dalam syurga. Allah SWT sahajalah yang memberikan kepadanya. Baik.
kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, ada tak pokok tertanam dalam syurga? Ya? Ada tak? Ada. Bila ditanam tu? Lepas kiamat ke sekarang? Sekarang, ya. Syurga tu sudah ada sekarang. Bahkan mahligai kita itu dibina. Rasulullah kata malaikat bina berdasarkan modal yang ada. Modal tu amal soleh manusia. Rasulullah kata malaikat berhenti bina mahligai bila kita berhenti beramal. Bila kita sambung beramal, dia akan bina mahligai daripada berlian, daripada emas, daripada cahaya permata yang hebat, ya. Tapi diperlukan kos. Kita tengok projek kat dunia ni terbengkalai bila kos terhenti, ya. Jadi pembinaan keindahan syurga itu modalnya adalah amal saleh di dunia ni. Baik, balik kepada pokok. Kita dah tanam pokok di tanah syurga. Tanah tu siapa punya? Milik Allah, semua milik Allah. Tapi siapa punya? Atas tanah kita, ya, yang Allah Ta'ala bagi atas tanah kita. Adakah pokok yang ditanam tu atas tanah orang lain? Tanah kita. Baik, ya. Wallahu alam ada nama ke tak di pokok, sebab nama yang ada pada setiap pokok hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu pada setiap daun-daunnya. Sebab setiap syurga untuk satu orang saja. Satu syurga untuk satu orang. Jadi kalau ditanam di tempatnya, itu memang dia punya syurga, ya. Baik. Itu dia punyalah, dia punya tanah syurga. Maksudnya dia sudah pun ada asetnya di dalam syurga. Dia dah ada hartanah dia di dalam syurga. Sebab pokok dia tertanam, dan pokok itu tertanam bukan dalam syurga orang lain, dalam tanah syurga dia sendiri. Dan apabila seseorang sudah pun mempunyai pemilikan sesuatu harta yang berada di dalam syurga, adakah dia boleh dipisahkan daripada hartanah dia selama-lamanya? Pasti akan disatukan. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala akan ditemukan semula. Tidak mungkin dia ada hartanah di dalam syurga tapi dia terbengkalai dalam neraka buat selama-lamanya. Tidak mungkin. Bahkan setiap harta yang sudah ada dalam syurga semuanya merindui untuk berjumpa dengan Tuhan dia. Bahkan itu menjadi asbab bahawa cepat lambatnya dia dapat masuk ke dalam syurga. Kalau dia dihisap, katakan kalau dia dihisap dan ditentukan untuk masuk ke dalam api neraka, tidak mustahil harta-harta yang dah ada dalam syurga minta kalau boleh lepaskan dia daripada neraka. Kami dah nak jumpa Tuhan kami dah. Ya. Ni siapa yang dah ada bekalan di syurga. Selain daripada ini, ada lagi dipanggil sebagai anak syurga. Kalau mak bapak dia, anak syurga ni biasa anak yang meninggal sebelum akil baligh. Kalau di hari akhirat dia dapat tahu mak bapak dia kerana onarnya ketika dunia, somehow dia ditentukan untuk masuk ke dalam api neraka, dia akan keluar merengek depan Allah. Biasalah budak kan, merengek, neging, minta pada Allah, ya Allah, ya, aku takkan masuk syurga semula kalau mak bapak aku tak keluar daripada api neraka. Aku nak masuk sekali dengan mak bapak aku dalam syurga. Ya Allah Maha Pengasih. Allah lebih pengasih, lebih daripada ibu kepada anak, daripada anak kepada ibu. Ya. Dan kemudian disebabkan anak itu
dapat syafaat, dipanggil anak syurga. Sebab seorang yang dah ada dah ada anak yang disimpan di syurga dipanggil sebagai zukhra, kata Rasulullah. Zukhra, simpanan. Dia macam simpanan hari tua, tetapi ini simpanan syurga untuk ibu bapa tersebut. Dia akan lihat di hari akhirat bagaimana anak itu akan merengek depan Allah untuk lepaskan ibu bapa dia, dengan syarat ibu bapa dia mati dalam keadaan beriman. Jika ibu bapanya mati tanpa iman, dia tak boleh buat apa-apa. Anak itu jadi anak syurga, sebab anak-anak yang meninggal sebelum akil baligh itu tetap anak syurga. Jadi wildanum mukhalladun dalam surah Insan. Mereka menjadi kanak-kanak juga, tapi mereka tujuannya menjadi pelayan dalam syurga, tapi tetap ahli syurga, ya. Mereka akan minta, itu panggil syafaat anak, kan? Sebab itu properti kita, itu aset kita yang dah kita titipkan ke syurga. Itu yang pokok-pokok kita. Adakah kita memikirkan pokok-pokok tidak merindui kita? Bidadari kita tidak merindui kita? Ustaz, ada bidadara tak? Bidadari je. Bidadara kita itu adalah suami di dunia ini, kerana Allah ciptakan lelaki lebih ramai daripada perempuan. Jadi Allah Ta'ala akan bagi kecukupan kepada seorang perempuan cukup dengan seorang suami. Satu lelaki dia akan memiliki lebih, sekurang-kurangnya 72 orang isteri. Yang paling rendah kuantitinya daripada ahli syurga, daripada kalangan lelaki, mempunyai 72 isteri. Tapi kerana ketika masuk syurga, Allah dah cabut segala kecemburuan dan iri hati. Takkan lagi rasa cemburu. Sekarang ada terfikir macam mana nak hidup indah dalam syurga. Polygamy. I can't brain this. Polygamous life is miserable, dia kata. Macam mana 72? Kalau ditambah 2 je, saya dah rasa neraka dunia ni. Macam mana saya nak nikmati kenikmatan syurga di dalam jannah kalau 72? It's not even 2, 72 at least. Wa naza'na min sudurihim min ghillin. Al-Quran kata wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, awal lagi Allah tarik segala sifat kebencian, sifat kecemburuan, sifat iri hati dalam hati masing-masing. Semua hati damai, aman. Dan Allah akan jadikan seorang perempuan cukup hanya dengan satu suami. Memiliki 2 suami saja adalah terlalu maksimum. Satu itu saja sudah mencukupi, dan Allah akan menjadikannya reality di hari akhirat, ya. Di dunia ini saja sebenarnya biologi yang Allah telah ciptakan perempuan pun cukup untuk satu suami saja, ya, dalam satu masa, ya. Ini kan lagi di hari akhirat, ya. Walhasil satu syurga untuk satu orang penghuni syurga, yang paling kecil sekali saiz syurga untuk penghuni yang paling rendah sekali tingkatannya, ya, kerana dia berada pada tingkatan yang paling rendah. Jadi dia dapat syurga yang paling kecil. Jumlah bidadari yang paling sedikit tadi 72. 72 ni kata Rasulullah, 2 orang daripadanya adalah isteri dunia, maksudnya daripada perempuan dunia. Kalau dia ada seorang isteri, dia akan dapat lagi satu orang isteri daripada kalangan ahli dunia untuk cukupkan 2. Kalau dia ada 4, dia akan jadi 4 isteri. Dia ada 4. Semua 4-4 ni akan jadi isteri dia semula di dalam syurga nanti. Kemudian nanti ada tambahan bidadari yang Allah Ta'ala ciptakan secara serta-merta, ya. Baik, yang paling rendah ini kata Rasulullah SAW, saiznya adalah 10 kali ganda dunia ini. Itu untuk satu syurga saja. Kerana itu setiap penghuni syurga dia ada kingdom dia sendiri. Dia ada his own kingdom. Sebenarnya diri kita ni sebenarnya dah memang kingdom dah. Satu diri kita ni sebenarnya alam yang hebat. Kita sedang mentadbir. Rajanya adalah hati, ya. Rakyat jelatanya adalah tangan, telinga, mata, mulut, mata.
Allah akan tunjukkan setiap manusia ini adalah kingdom di hari akhirat kelak. Masuk dalam syurga baru manusia tahu macam mana setiap manusia Allah ciptakan ni hebat. His own kingdom. Dan hebatnya Allah Ta'ala, syurga yang macam tu, kalau ada orang tingkat lain ke atas yang nak naikkan dia ke tingkat syurga di sana, dia boleh naik di dalam syurga tersebut bersama dengan ahli keluarganya yang lebih tinggi darjatnya, dalam keadaan kelazatan dan kenikmatan yang dirasai adalah berbeza antara orang yang dah memang sedia kala di atas dengan orang yang dinaikkan ke atas. Sebab setiap nikmat dalam syurga semuanya bertambah, dia tak pernah ada stagnan. Setiap tegukan air lebih lazat daripada tegukan sebelumnya. Setiap suapan makanan, setiap gigitan, sebab setiap satu suapan banyak gigitan dalam satu suapan. Setiap gigitan itu lebih lazat daripada gigitan sebelumnya. Kunyahan maksudnya, setiap kunyahan lebih lazat daripada kunyahan sebelumnya. Sebab sifat syurga ni, dia sifatnya ziyadah, dia sentiasa berlaku enhancement dan upgrading. Dia tak pernah ada stagnan, dia tak pernah stay still dalam satu nikmat tersebut, tak pernah. Itu bukan sifat syurga, itu sifat dunia. Ya, sifat dunia. Sifat dunia ni dia mendata ataupun kadang lazat tapi dia merosot rasa lazatnya. Biryani, kata kita suka satu makan yang lazat macam ni, tapi kalau dah penuh rasa macam tak larat dah, tak rasa lazat lagi dah. Katakan durian musangking, kita suka sangat musangking, tapi bila dah terlalu banyak dah rasa macam nah, it's okay, it's alright now, I'm okay. Tak larat dah, tak rasa dah kelazatan durian tu, tak rasa lagi. Itu dunia. Di syurga tidak, semuanya bertambah. Dan siapa yang masuk syurga di tingkatan mana sahaja, macam mana pun ditingkatkan orang bawah ke atas, masing-masing mempunyai nikmat yang berbeza. Sebab from the first moment masuk syurga, the second moment semua dah bertambah. We are not talking about setiap suapan, kunyahan ataupun tegukan. Every second kelazatan dia bertambah, kenikmatan, keseronokan dalam syurga. Ini hebatnya Allah tak ciptakan syurga. Macam mana Allah boleh increase setiap second kelazatan, kesedapan, keseronokan, kenikmatan, enjoyment. Allah. Kita ni kadang ada moyang yang tinggi makam, kedudukan wali, moyang kita, dia boleh ambil anak dia punya keturunan ni naik ke atas sekali syurga dia, tapi we don't even think that kita mengecapi nikmat sama dengan dia. Kita akan menyaksikan Allah di dunia, di syurga. Nikmat menyaksikan Allah itu saja berbeza mengikut martabat manusia di dunia ini, walaupun dia berada pada syurga yang sama. Ya. Dan Allah Ta'ala boleh tindihkan syurga yang di bawah tadi untuk naik syurga di atas, untuk dia bersama sahaja, untuk dia bersama dengan siapa yang nak disamakan. Kan dalam Quran ada bagi tahu ahli keluarga akan disatukan dengan ahli keluarga yang lain. Ya. Allah jadikan syurga yang bawah tu naik ke atas dalam keadaan tanpa perlukan, sebab Allah boleh tindih seperti mana yang saya sebutkan tadi, alam Allah boleh tindihkan. Jadi alam kenikmatan yang bawah tadi Allah naikkan saja ke atas untuk nak bersamakan ahli keluarga, sebab Allah dah janji untuk nak samakan ahli keluarga. Tapi dalam keadaan Allah SWT tetap bertindak adil. Siapa yang dah memang di dunia ini makamnya tinggi, di akhirat tetap tinggi, walaupun mereka bersama di dalam syurga. Jadi semakin banyak pokok, semakin banyak yang nak jumpa Tuhan dia balik. Semakin banyak yang merayu pada Allah SWT. Ni bukan sekadar banyak pokok nak kasih cantik sahaja dalam syurga. Ni aset di dalam syurga, dia lain daripada yang lain. Dia kenal kita. Setiap aset dalam syurga kenal Tuan empunyanya. Ya. Mereka semua rindu nak berjumpa dengan kita. Mahligai kita berjumpa nak rindu dengan kita.
Dan semuanya ini akan jadi aset property selagi mana seseorang itu beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jika seseorang itu mati dalam keadaan tidak beriman, aset dan property tadi akan dicancelkan serta-merta untuk dia. Dia takkan ada hartanah langsung di dalam syurga. Serta-merta dia akan menjadi milik orang lain. Ya, hartanah yang dia bina itu dia akan jadi milik orang lain kalau dia murtad ataupun dia keluar daripada Islam. Sebab semua yang saya cerita tadi semuanya valid. Anak syurga, aset syurga, semuanya valid selagi mana dia Islam. Terkeluar saja daripada Islam, habis pemilikan dia, hak dia semua tercabut habis. Tercabut. Ya. Kita sambung sikit lagi, tajuk baru. Selagi mana urusan dunia bukan masalah besar, jangan bersedih dengan urusan dunia. Jangan bersedih ya, dengan masalah problem dunia. Ada seorang lelaki yang sedang dirundung kesedihan datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang kepadamu kerana aku sudah tak mampu lagi menahan beban kesedihanku." Dia ada problem. Manusia kan hidup atas dunia ni macam-macam problem. Dan kadang-kadang sampai satu point tu dia rasa macam dah tak tertanggung lagi beban ni. Problem ni besar sangat. Besar sangat nak tertanggung. Sayyidina Ali menjawab, "Aku nak bertanya dua pertanyaan dan kamu kena jawab." Lelaki itu berkata, "Yelah, tanyalah. Apakah engkau datang ke dunia bersama dengan masalah-masalah engkau tu?" Tanya Sayyidina Ali. Maksudnya, katakan dia ada masalah dia ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga dengan isteri dia. Waktu kau lahir ke dunia ni, kau datang dengan masalah rumah tangga tu ke? Dia kata, tentu tidak. Jawabnya, dia ada masalah kewangan. Kau lahir tu dengan masalah kewangan tu ke? Dia kata, tentu tidak. Ya. Apakah engkau akan meninggalkan dunia ini dengan membawa masalah-masalah ini? Baik, nanti kalau kau mati, masalah dunia kau tu kau bawa sekali ke masuk dalam kubur? Ya. Dia ada masalah kereta asyik rosak ya. Masuk dalam kubur pun ada masalah lagi ke? Dia ada masalah isteri dia banyak bebel kat dia, banyak berleter kat dia. Adakah dia masuk kubur dia masih dengar lagi leteran dan bebelan dari si isteri dia? Dah tak. Ya. Dia ada tanggung hutang bank, ya, loan kereta, ya, masalah kadang nak bayar bulanan. Bila dia mati, adakah dia bawa masuk? Tak. Bank tarik je kereta tu, tak ada masalah. Bank tarik je. Kita tak ada masalah. Bank nanti nak kena sediakan tow truck, dia boleh lelong kereta tu, dia tak ada masalah. Kita pun mati tak bawa masalah kereta tu masuk, ya. Tidak juga jawabnya. Sayyidina Ali berkata, "Lalu mengapa kau harus bersedih atas apa yang tidak kau bawa saat kau datang dan tidak mengikutimu saat kau pergi? Seharusnya hal ini tidak membuatmu bersedih seperti ini. Bersabarlah, bersabar atas urusan dunia. Jadikanlah pandanganmu ke langit lebih panjang daripada pandanganmu ke bumi, dan kau pun akan mendapat apa yang kau inginkan." Pandang ke langit ni maksudnya pandang benda yang tinggi, sesuatu yang tinggi. Langit ni melambangkan sesuatu yang tinggi. Pandang akhirat, pandang future yang lebih tinggi lagi. Future kita bukan di dunia ini saja. Future kita melangkaui dunia ini, menjangkaui alam nyata dunia ini. Kita ada kehidupan akhirat yang sebenar-benar future kita, sebenar-benar masa depan kita. Senyumlah kerana rezekimu telah dibahagi dan disusun oleh Allah, dan urusan hidupmu telah pun diatur oleh Yang Maha Pencipta.
Urusan dunia tidak layak membuatmu bersedih seperti ini, kerana semuanya ada di tangan yang maha hidup dan maha mengatur, ya. Sebab end of the day, yang uruskan kehidupan kita ni yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kasih pada kita lebih daripada ibu kita kasih pada kita, ya. Kalau anak kita nakal, ibu pukul anak tu sebab dia sayang anak dia. Kalau dia bagi hukuman pada anak dia sebab dia sayang anak dia, bukan sebab dia benci. Kalau kerajaan kata di negara kami ni, kami nak buat penjara yang di dalamnya ada hukuman-hukuman, bukan bermakna pemerintah tu nak bertindak kejam ataupun zalim, tapi sebagai tanda kasih sayang kepada rakyat jelatanya. Kita nak duduk negara yang ada penjara ke tak ada penjara? Kita lebih prefer mana? Ya? Ada penjara ataupun tidak? Kita nak ada yang penjara, supaya kita tak duduk dalam satu tempat yang sistemnya jungle law, semua boleh buat, harta kita boleh dicuri saja-saja, tak ada penjara. Bila Allah Ta'ala kata Allah ciptakan neraka sebagai ancaman, itu saja tanda kasih sayang pada kita, bukan Allah nak bertindak kejam kepada hamba-hambanya. Tak, ya. Kita kalau kalau sakit, kalau operation perlu dijalankan, doktor nak kena belah, darah keluar dan sebagainya, ya, nak kena potong sana, potong sini, ada yang kena potong tangan, ada yang kena potong kaki, dia bermacam-macam. Itu doktor bertindak kejam ke sebab kasih pada dia? Kasih pada dia. Jadi yang atur hidup kita ni, yang lebih bijak daripada doktor tu lagi. Yang atur kehidupan kita ni, yang lebih kasih pada kita lebih daripada ibu kita lagi. Yang aturkan hidup kita ni yang lebih adil daripada pemerintah yang buat penjara tadi. Jadi kita kena tukar cara pandang kita melihat alam ini. Manusia banyak merungut terhadap apa situasi yang datang dalam hidupnya, dan dia terlepas pandang bahawa sebalik segalanya Allah yang mengatur, Allah yang menyusun. Dan bila dia kenal siapa penyusun, kalau dia kenal siapa pengatur, hatinya damai, tenteram, tenang. Sebab dia tahu apa pun yang berlaku is from Allah. Allah knows best. Allah knows what He's doing, ya. Tanpa perlu kita petikaikan. Kita kalau kerja kat satu company dan kita tahu CEO ni orang yang bijak, genius, brilliant, smart, kita dah tak petikai dah dia buat apa, walaupun kita tak faham apa yang dia buat. Sebab kita tahu he knows how he run his business. He knows very well. Walaupun pada pandangan saya tak setuju, saya tak faham, tapi saya tak petikaikan. Sebab saya tahu dia dah bawa company ni jauh daripada zero kepada hero. Saya dah tak perlu petikai. Nah, kalau kita kenal pencipta kita, kita kenal siapa yang menetapkan dalam takdir Lauh Mahfuz, hati kita tenang setenang-tenangnya hidup atas dunia. Biarlah besar bagaimanapun ujian badai, tapi dia nampak badai ujian tersebut sebagai suatu ombak rindu daripada Allah. Ujian daripada anak, ombak cinta daripada Allah. Ujian daripada suami-suami, ingatlah mesej cinta daripada Allah. But the thing is how we look at things, how we look at universe, the way how we look at situation. Ya, itu ujian. Itu ujian yang Allah letak. The way how we look, how we interact. Macam mana kita berdepan hati kita dengan situasi-situasi yang Allah datangkan. Sini Ali meneruskan ungkapannya, seorang mukmin hidup dalam dua keadaan, iaitu kesulitan dan kemudahan. Kedua-duanya adalah nikmat jika dia sedari. Di sebalik kemudahan ada syukur. Allah berfirman, wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat kurniaannya. Dan di sebalik kesulitan ada kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah
sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Jadi hidup kita ni kita takkan sunyi. Ada situasi yang kadang menggembirakan kita, ada situasi yang datang dalam hari-hari yang tertentu dalam hidup kita, dia menyempitkan kita, menghimpitkan kita, meresahkan kita, merusingkan kita. Semuanya itu Allah nak tengok kita syukur ataupun sabar. Kita nak jadi hamba yang bersyukur ataupun nak banyak merungut. Masih rasa tak cukup lagi. Allah nak tengok kita bersabar ataupun kita banyak komplain, merungut dan merungut. Bagi seorang mukmin, kesulitan dan kemudahan adalah ladang untuk menabung pahala dan hadiah daripada Allah SWT. Lalu kenapa masih bersedih? Jangan selalu mengeluh, oh masalahku begitu besar. Tapi katakan pada masalah itu, sungguh aku punya Allah yang maha besar. Hari ini kita selalu tengok problem tu besar, lalu dalam hati kita tumbuh membesar problem tersebut. Tapi kalau setiap situasi dan problem, trouble yang datang dalam hidup kita, kita tengok kebesaran Allah, maka tumbuh membesar dalam jiwa kita itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita betulkan fokus jiwa kita kepada kebesaran dan keagungan Allah, maka itulah yang akan tumbuh mekar dalam jiwa kita. Tapi kalau kita fokus kepada problem tersebut, problem itu akan membesar dan membesar dalam jiwa kita, dan kita menjadi orang yang tertekan, orang yang sentiasa tak ada mood, orang yang sentiasa down, orang yang sentiasa negatif. Orang mukmin adalah orang yang positif. Orang mukmin yang hakiki, orang yang sentiasa positif. Kerana apa? Kerana dia sentiasa melihat sesuatu yang bright side kepada setiap perkara. Sebab dia tahu segala yang aturkan ni Allah, jadi dia nak bersangka baik pada Allah. Dan Allah kata, aku di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Wallahu a'lam sampai di situ. Sebelum kita tangguh, saya ingin mengumumkan ada satu buku baru di sini yang ianya merupakan kesinambungan daripada buku HASAP, ya. Ini buku HASAP, ya. Dan yang ini komik HASAP untuk nak tackle remaja. Tapi saya tengok isi kandungannya, dia bukan saja untuk kanak-kanak dan remaja, tetapi orang yang agak dewasa sehingga umur 40 sesuai untuk dibaca, ya. Tapi kalau lebih umur 40, boleh hadiah kat cucu-cucu, kat anak-anak. Tapi lebih 40 pun tetap ada pengajaran-pengajaran yang walaupun namanya komik, tetapi nasihat yang berada di sebalik komik adalah dia ada weight, ya, sebab dia adalah adaptasi. Di sini pun ditulis komik adaptasi daripada buku HASAP. Sebenarnya jadi konten dia memang HASAP, cuma dipermudahkan jadi komik. Di komik. Jadi jalan ceritanya dia ada, ni kawan saya yang buat ni, namanya Pais, namanya Faiz, dipanggil Pais Design. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan buku ini dengan harga RM13 boleh dapatkan di belakang, insya-Allah, ya. Dan insya-Allah ada lagi buku yang kita akan terbitkan yang saya tadi sebutkan tadi, iaitu solat seolah-olah melihat Allah. Cuma yang itu mengambil masa untuk editing, dia hantar untuk dicetak, tetapi dia akan mengambil masa, mungkin bulan 9 baru siap, ya. Dan saya azam kalau yang itu siap cetak, dan apabila habis buku HASAP, kita boleh sambung buku itu. Bagaimana kita nak buku itu adalah mengajar kepada kita bagaimana kita mengenal Allah melalui solat. Macam how do we recognize Allah Subhanahu Wa Taala through the medium of solat. Itu dia punya pokok pangkal kita. Mudah-mudahan ia dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.